Assalamualaikum, salam hormat. Saya Dina Syah Salim dan ini adalah Ruang Bicara. Saudara, untuk tahun 2023 menyaksikan hasil yang dikutip oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia sejumlah RM55.13 bilion melepasi sasaran awal sejumlah RM53.5 bilion. Dan hasil inilah yang akan diterjemahkan kepada kebajikan rakyat termasuk kepada pembangunan negara. Ini bererti fungsi jabatan ini amat jelas bagi memastikan supaya kemampanan negara berada pada tahap yang paling optimum dan meneruskan kelangsungannya. Untuk itu, bagi sambutan Hari Kastam Sedunia ke-42 tahun 2024, kita akan menyaksikan sejauh manakah jabatan ini memainkan peranannya bagi memastikan supaya kelestarian sistem ekonomi dan juga sistem sosial di negara ini bergerak kepada tahap yang sepatutnya. Juga dalam konteks rakyat, kita nak menilai apakah persaling hubungan antara Jabatan Kastam dan juga rakyat bagi menunjukkan satu situasi yang harmonis sekaligus boleh memangkinkan hubungan yang lebih baik antara kedua-dua pihak dan akhirnya akan diterajui kepada negara sendiri. Dan untuk bercakap tentang perkara ini, saya sudah pun bersedia bersama dengan yang berusia Tuan Ridwan Abdullah yang merupakan pendolong Ketua Pengarah Kanan Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru. Juga tahun ini difahamkan tahun ke-42 Kastam Sedunia disambut. Alhamdulillah, pada tahun ini kita telah berjaya menyambut Hari Kastam ke-42 yang akan berlangsung pada 22 dan 23 pada Januari ini. Nanti. Itu adalah tarikh yang akan disambut di Malaysia. Tetapi asasnya 26 Januari adalah sambutan tahunan yang akan disambut. Betul. Pada sambutan Hari Kastam Sedunia yang diperlukan oleh WCO, lazimnya kita akan sambut oleh semua pentadbir perkastaman seluruh dunia pada 26 bulan Januari. Okey, itu adalah tarikh yang dinanti-nantikan pasti kepada anggota kasta itu sendiri. Sebelum kita bercakap lebih dalam lagi berkaitan tentang sejarah yang saya kira ada perkara penting dan menarik untuk saya kongsi dan minta Tuan untuk kongsikan saya lebih langsung kepada penonton. Saya nak memahami dahulu tentang satu perkara yang penting ini kerana kadang-kadang rakyat ini dia agak confused sedikit tentang fungsi antara Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan juga Jabatan Immigration. Sebab sebagai contohlah kalau kita ke lapangan terbang tu kan, kita akan melalui kedua-dua jabatan ini sebenarnya, tetapi kadang-kadang kita menganggap mereka adalah satu jabatan yang sama. Di awal ini mungkin Tuan boleh kongsikan dulu tentang perbezaan antara dua jabatan ini. Okey, itu satu soalan yang bagus. Saya harap Saudara Asraf tidak terkeliru dengan Jabatan Kastam dan Jabatan satu Jabatan Immigration. Okey, pada lazimnya lah banyak segelintir lah di kalangan ahli mesyuarat kita agak terkeliru berhubung dengan Kastam dan Immigration. Ada yang datang ke Jabatan Kastam Diraja Malaysia bertanya isu-isu pasport, visa dan sebagainya. Sedangkan perkara tersebut adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Immigration. Sebenarnya mudah saja Saudara Asraf untuk kita tahu bagaimana yang mana satu Immigration dan yang mana satu Kastam. Kalau pergi di pintu masuk, contohnya ketua sampai je di pintu masuk, kalau ada orang tanya pasal pasport, Immigration lah tu. Tapi kalau tanya pasal Kastam, kamilah Kastam. Bawa barang, Kastam. Orangnya Immigration. Maknanya Kastam, kita mengawal pergerakan barang bila merealisasi sempadan negara. Manakala Immigration pula, dia berurusan dengan pasport. Jadi, mudah untuk kita orang kata mengenal pasti mana satu Kastam, mana satu Immigration. Itu maknanya dari segi fungsi. Dari segi pengurusan pula lah, Jabatan Kastam di bawah Kementerian Keuangan Malaysia, manakala Jabatan Immigration adalah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Okey, itu punca kuasa kewujudan dua jabatan ini juga berbeza. Betul. Dan sebenarnya fungsi itu berbeza. Jadi harap perkara ini boleh difahami dengan jelas. Kastam lebih kepada urusan barangan di situ sempadan negara, termasuk dibagi Immigration lebih kepada isu pasport dan individu ataupun perseorang itu sendiri. Betul. Baik, dalam konteks sejarah ini menariknya kerana saya melihat bagaimana Jabatan Kastam ini bukanlah suatu perkara baru. Cuma namanya barangkali berbeza kerana kalau dahulu kita belajar dulu kan sejarah itu ada nama Syah Bandar. Betul. Syah Bandar ini antara individu penting bagi memastikan supaya cukai negara itu dikutip dan kemudian disalurkan semula kepada negara dan disalurkan balik kepada rakyat. Dalam konteks sejarah pemahaman Jabatan Kastam ini, mungkin Tuan boleh kongsikan kepada kita susur galur itu, bagaimana ia menerap dalam sejarah kita. Ya, kita balik semula ke abad ke-15 ya, ke abad di mana pada waktu tersebut dah ada peranan Syah Bandar. Syah Bandar ni adalah satu orang kata badan yang dilantik pada waktu itu oleh Sultan di negeri-negeri. Contoh di Melaka, pada zaman Kesultanan Melaka, Syah Bandar dilantik oleh
kerutan pada masa itu untuk mentadbir mengurus hal-hal berkaitan dengan perkastaman. Walaupun bukan nama kastam pada waktu itu, tetapi ianya menguruskan pentadbiran import ekspor, pergerakan import ekspor di pelabuhan-pelabuhan pada masa itu. Dan pada masa berubah, situasi berubah, senario perdagangan berubah, pergerakan barang juga terus berubah. Dan pada tahun 1957, maknanya kita secara rasminya peranan Shah Bandar telah diolah, digubah semula. Ada yang pada waktu Jabatan Kastam dan Excise. Di situlah maknanya peranan Shah Bandar terhenti dan digantikan dengan peranan Jabatan Kastam pada tahun 1957. Okey. Okey, serata Shah Bandar ni pada waktu itu dikontrol atau dikawal oleh pihak istana yang memerintah pada waktu itu. Dan kemudiannya pada tahun 1957 bila ada serata-serata pentadbiran yang baru, maknanya fungsi kastam ditadbir oleh pemerintah-perintah yang berautoriti pada waktu itulah. Dan pada 29 Oktober 1963, Jabatan Kastam Excise telah dianugerahkan dengan anugerah diraja oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini adalah ekoran daripada fungsi dan peranan kastam yang semakin meningkat dan begitu signifikan dalam menghasilkan pungutan hasil negara. Dan pada waktu itu, Jabatan Kastam berjaya menghasilkan lebih kurang 50% daripada hasil negara pada masa itu. Antara itu, eloklah dan sesuailah Jabatan Kastam dianugerahkan dengan title Diraja. Dan itu dilihat sebagai contoh sekarang ini Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Itulah antara bagaimana susu garu dan juga sejarahnya. Revolusi organisasi itu jelas dan juga melalui fasa yang cukup panjang. Salah satu revolusi yang menarik perhatian saya di bawah Jabatan Kastam ini pastinya adalah tentang Ketua Pengarah Kastam Malaysia wanita yang pertama, yang ke-17. Kalau tidak silap saya, namanya itu Datuk Anis Rizana binti Muhammad Zainuddin yang merupakan Ketua Pengarah Kastam Malaysia ini. Bercakap soal revolusi pentadbiran, apabila wanita diangkat sebagai ketua yang menjaga satu jabatan cukup penting. Bagaimana tuan melihat sendiri revolusi memecahkan tradisi kita seolah-olah macam selama ini cakap wanita tidak boleh mengetuai, tetapi ini dibuktikan oleh Jabatan Kastam sendiri. Okey, ini saya terlebih dahulu mengucapkan tahniahlah kepada Yang Berbahagia Datuk Anis Rizana binti Zainuddin kerana telah diberi kepercayaan oleh Kerajaan Malaysia untuk melantik beliau sebagai Ketua Pengarah Kastam yang ke-17. Ini memperlihatkan kepada kita bahawasanya pentadbiran Kerajaan Malaysia tidak mengamalkan diskriminasi gender dalam menentukan pentadbiran Jabatan Kastam. Khususnya di Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Apa yang saya nak sebutkan di sini adalah tidak ada apa-apa perbezaan antara Ketua Pengarah Jabatan Kastam dipelopori lelaki ataupun wanita. Dan saya nampak dalam 100 hari pentadbiran beliau sehingga ini kurang lebih 100 hari, dia memberi perubahan-perubahan yang amat baik pada Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Dan daripada itu kami sebagai anggota-anggota Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang terdiri daripada ahli-ahli anggota yang memasuki skim penguasa kastam, menyambut baik kehadiran beliau dan kita memberi sokongan yang penuh, sokongan yang padu yang tidak berulah bahagi dalam merealisasikan misi dan visi Jabatan Kastam. Tidak ada bezanya, sama ada ketua pengarah kita adalah daripada wanita ataupun lelaki. Gender itu bukanlah satu pandangan penting kerana akhirnya yang lebih penting adalah bagaimana melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu. Dan itu telah pun dinyatakan dengan jelas bagaimana pengurusan itu dilaksanakan oleh ketua pengarah ketika ini. Dalam konteks lain, saya melihat seorang ketua pengarah itu wanita, di bawah anggotanya lebih kurang Jabatan Kastam ada 14,784 orang, satu angka yang besar, memainkan peranan yang cukup penting. Bagaimana tuan melihat tentang peranan yang diambil oleh kesemua anggota-anggota ini dalam mentadbir urus fungsi-fungsi jabatan ini? Okey, kita tengok daripada fungsi Jabatan Kastam, kita ada 3 fungsi utama lah. Yang pertama, memungut hasil. Kedua, memberi fasilitasi. Dan ketiganya, menjaga keselamatan negara di segi penguasaan undang-undang. Jadi, kita menggembelin tenaga 14,700 orang pegawai kita tadi di ketiga-tiga fungsi tersebut dalam keadaan yang seimbang. Di mana kita saling berhubung kait, memungut hasil di pintu masuk, di cukai dalaman dan bahagian perkastaman, disokong oleh
pengurusan yang menyediakan peralatan-peralatan yang khusus untuk kita melaksanakan tanggungjawab. Di mana ada satu lagi bahagian, itu penguasaan. Penguasaan ini menyokong daripada tindakan-tindakan bahagian pekastaman, melaksanakan fungsi-fungsi masing-masing. Jadi sebarang keterisan hasil, ketidakpatuhan akan ditangani dengan baik oleh bahagian penguasaan. Di situlah kita mencorak, kita mentadbir dan kita mengagih pegawai kita tadi di seluruh pelosok tanah air dalam menjayakan satu misi yang sama. Okey, baik, soal penguasaan ini nanti saya nak bertanya lebih lanjut soal penguasaan kerana ia terkait juga soal isu keselamatan yang barangkali tidak kelihatan, orang tak faham bagaimana pemeranan custom ini dalam soal keselamatan, tapi permainan itu sangat penting dilakukan oleh custom. Cuma saya soal pegawai dan anggota ini difahamkan bukan sahaja di Malaysia jabatan custom ini, anggota itu bergerak di Malaysia. Ada beberapa negara juga yang mana jabatan custom mempunyai anggotanya. Mungkin boleh diterangkan kepada kita tentang fungsi yang diambil oleh jabatan custom Malaysia yang mana anggota ini telah pun diserap ataupun diletakkan di luar negara. Okey, kita ada beberapa tempat yang kita lantik pegawai kita sebagai attaché. Pertamanya di Brazil. Di Brazil ni adalah tempat orang kata WCO beroperasi. Kemudian kita ada juga attaché kita di China. Kita ada di Indonesia. Dan kita lantik juga pegawai kita di Singapura sebagai pemungut hasil custom di Singapura. Dan kita ada satu lagi pegawai kita di Thailand. Yang menjaga hak keselamatan dan persepadanan antara Malaysia dan Thailand. Okey, baik, dalam konteks ini juga mereka ini memainkan peranan dengan fungsi-fungsi yang telah pun disebutkan dengan jelas. Cuma saya nak bergerak ke lebih dalam sikit soal hasil. Kerana saya sebut sebentar tadi jabatan custom antara jabatan yang memainkan peranan sangat penting bagi memastikan supaya kantung negara itu terisi dengan baik dan dikembalikan semula kepada rakyat. Soal hasil ini beberapa duty ataupun cukai yang merupakan bawah bidang kuasa jabatan custom. Mungkin boleh terangkan kepada kita perbezaan hasil yang dikutip oleh jabatan custom berbanding dengan LHDN yang merupakan salah satu bahagian lagi cabang di bawah agensi Kementerian Kewangan. Okey, sebagaimana yang kita sedia maklum, LHDN memungut hasil secara langsung. Manakala jabatan custom pula adalah memungut hasil secara tidak langsung. Maksud tidak langsung di sini adalah sebagai contoh cukai jualan yang dipungut oleh orang-orang yang kita lantik ataupun register-register kita yang kita lantik dan mereka memungut hasil dan kemudian disalurkan balik kepada jabatan custom. Manakala berbeza dengan LHDN, dia memungut hasil secara langsung. Dan antara hasil-hasil yang dikutip oleh jabatan custom adalah cukai jualan, cukai perkhidmatan, duty import, duty excise, levy keuntungan luar biasa dan pelbagai lagi lah hasil-hasil lain. Itu adalah hasil-hasil atau jenis cukai tidak langsung. Betul. Di bawah pentadbiran. Cuma dalam konteks dagangan, saya nak memahami kerana bahagian ini juga merupakan salah satu cabang yang dititik beratkan oleh jabatan custom bagi memastikan operasi itu bergerak secara langsung. Dalam konteks fasiliti kepada sektor perdagangan ini, apakah peranan yang diambil oleh jabatan custom sendiri? Okey, saya tertarik dengan soalan fasilitasi perdagangan. Biasanya kalau orang sebut bahagian custom saja, orang kata custom ni tangkap orang, rampah barang, dakwa. Betul. Satu stigma yang agak negatif. Tetapi pada masa yang sama, jabatan custom juga berperanan menyalurkan fasilitasi kepada masyarakat pedagang di Malaysia. Yang mana fasilitasi dan kemudahan-kemudahan yang kita bagi itu akan membantu komuniti pedagang kita untuk berdaya saing, untuk maju ke hadapan dan bersaing dengan pedagang-pedagang antarabangsa di peringkat global. Kalau kita tak bantu, mungkin kos perdagangan, pergerakan barang menjadi semakin slow, perlahan dan akan meningkatkan kos, menyukarkan golongan-golongan pedagang kita untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Itu adalah salah satu fungsi yang mungkin boleh kita lihat secara tidak langsung kerana kita selalu menganggaplah nampak fungsi jabatan custom ni hanya di lapangan terbang sebagai contoh kan. Tetapi fungsinya lebih besar daripada itu. Selain daripada itu juga soal penguasaan dan juga soal isu keselamatan. Kesaling hubungan itu dilihat ada tanggungjawab diletakkan di bawah jabatan custom. Bagaimana jabatan custom memastikan soal isu keselamatan negara itu merupakan sebahagian daripada fungsi yang dimainkan dan memainkan peranan penting bagi memastikan soal keselamatan negara berada di tahap yang tertinggi? Ya, ini satu lagi soalan yang bagus kerana masyarakat tidak nampak fungsi custom dalam melaksanakan tugas-tugas keselamatan contohnya. Antara yang kita buat adalah kita cuba sedaya mungkin, sebaik mungkin untuk menjamin keselamatan sosial ekonomi kita terpelihara. Contohnya, kami juga terlibat dalam
di pintu masuk ya, mengawal kemasukan barang-barang larangan contohnya. Ambil contoh penerbitan yang terlarang untuk dibawa masuk ke Malaysia. Di mana kita gariskan di bawah Perintah Kastam larangan mengenai import. Ambil contoh penerbitan yang tidak dibenarkan oleh KDN. Dan kami akan mengawal kuasakan peraturan-peraturan tersebut di pintu-pintu masuk. Begitu juga dengan kemasukan senjata-senjata api, senjata-senjata yang berbahaya. Kami berada di barisan yang paling hadapan untuk mengawal benda-benda tersebut. Begitu juga dengan kemasukan barang dadah contohnya. Sekarang ini banyak kemasukan dadah melalui parcel pos, melalui kargo, sempadan-sempadan darat dan sebagainya. Disitulah kami berada di barisan hadapan untuk memastikan barang-barang larangan tak terlepas masuk ke Malaysia untuk disalahguna atau diguna pakai oleh individu untuk memperkayakan diri sendiri yang akan merosakkan bangsa kita. Okey. Tuan, dalam konteks ini, adakah ianya hanya barang yang dibawa masuk ataupun barang yang dibawa keluar juga akan di bawah bidang kuasa kastam? Okey. Barang dibawa keluar juga termasuk di bawah bidang kuasa kastam. Contohnya, barang-barang seperti barang-barang bersubsidi hari ini. Minyak contohnya, diesel, minyak masak yang dibawa keluar daripada Malaysia ke luar negara, di negara sepadan kita lah. Sedangkan subsidi tersebut sepatutnya sepenuhnya dibelanjakan oleh kerajaan untuk kegunaan di dalam negara, khususnya untuk rakyat Malaysia. Akan tetapi berlaku juga kebocoran di mana minyak-minyak masak tersebut, saya ambil contoh minyak masak, gula dan sebagainya, dibawa keluar. Di situlah peranan kastam, di pintu-pintu keluar kita akan memeriksa, kita akan mencegah daripada pengaliran keluar barang yang bersubsidi tersebut. Okey, dalam konteks ini saya tertarik soal isu barangan subsidi yang berlaku ketirisan kerana dibawa keluar daripada negara kita. Dalam konteks strategi untuk membasmi golongan-golongan seperti ini di bawah pihak kastam sendiri, adakah pihak kastam mempunyai perancangan dan juga bagaimana kaedah itu dilaksanakan, dan barangkali juga tentang kerjasama merentas agensi bagi memastikan isu-isu seperti ketirisan penghidupan barangan bersubsidi keluar negara itu dapat kita hentikan secara penuh. Bagaimana? Okey, pada peringkat awalnya, kita selalu bekerjasama dengan agensi-agensi kawalan sempadan yang lain. Contohnya KPDN KK, pihak Polis Diraja Malaysia, pihak PGA dan pihak-pihak yang mengawal di sempadan yang lain. Di pintu-pintu keluar sempadan contoh, kita akan menempatkan pegawai kita, dia akan memeriksa setiap kenderaan yang keluar. Contohnya di Padang Besar, di Perlis contohnya. Kita akan memeriksa setiap barang yang keluar. Kita tengok volume pergerakan manusia di Padang Besar agak tinggi. Begitu juga tempat lain. Saya ambil contoh Padang Besar kerana Padang Besar ni berhampiran negara jiran yang harga subsidi barang kita, terkawal kita jauh lebih tinggi berbanding dengan Malaysia. Jadi di situ kerja-kerja Thailand yang berulang alik daripada Thailand ke Malaysia, sedaya upaya cuba untuk membawa balik secara runcit, kecil-kecil. Bukan banyak. Setiap orang mungkin 3-4 kampik minyak masak. Walaupun jumlahnya kecil, kita tetap memeriksa dan menyita, merampas dan mengambil tindakan pendakwaan ke atas mereka. Okey, soal pendakwaan ini saya menarik minat saya, Tuan, kerana kita tidak mahu ada, kita anggap pengkhianat-pengkhianat inilah. Betul. Kerana subsidi itu diberikan untuk kita, tapi kita bawa keluar pula bagi mereka yang melakukan kesalahan ini. Mungkin Tuan nak bagi amaran sedikit, apakah tindakan undang-undang yang akan dikenakan kepada golongan seperti ini? Okey, kita bila ada tangkapan yang dibuat, bila ada bukti-bukti yang nyata, kita akan pertama kita boleh ambil tindakan dua. Pertama kita compound. Yang lebih teruk lagi, kita mengheret penyelidik tersebut ke mahkamah. Okey, kita boleh mengambil tindakan di bawah Seksyen 135 menyeludup contohnya. Dan bila disabitkan bersalah, bukan sahaja baharan tu dirampas, malah kenderaan juga boleh dirampas. Aset itu boleh dirampas juga. Betul. Berbanding dengan kita sebagai contoh, sekampik minyak masak mungkin harganya tak seberapa, RM25, RM50, RM100 mungkin. Tetapi nilai kenderaan dia mungkin lebih pada itu, RM50,000, RM100,000. Kalau pergi ke mahkamah, mahkamah boleh memerintahkan supaya kenderaan tersebut dirujuk hak pada kastam. Okey, ini adalah antara tindakan undang-undang yang boleh dikenakan kepada mereka yang barangkali cuba-cuba melakukan suatu perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Selepas ini saya nak bercakap soal kejayaan yang telah pun dicapai oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia sepanjang tahun 2023. Semuanya selepas ini dalam Ruang Bicara.
Baik, tahun 2023, tahun yang cukup panjang, pastinya mempunyai pelbagai maklumat dan juga cabaran pengalaman dilalui oleh Jabatan Kastam sendiri. Dan kita bercakap soal kejayaan-kejayaan, perkara-perkara baik yang telah pun dicapai sepanjang tahun 2023. Saya pada soal hasil tadi, melebihi sasaran. Dan melebihi sasaran itu bagusnya kerana ia akan dipulangkan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan juga kebajikan. Kejayaan-kejayaan lain mungkin boleh Tuan kongsikan kepada kita berdasarkan kepada fungsi dan peranan yang diambilkan oleh Jabatan Kastam sendiri. Terima kasih pada soalan ni. Kalau nak bercakap pasal kejayaan-kejayaan Kastam, sebenarnya terlalu banyak. Pada tahun 2023, terlalu banyak kejayaan-kejayaan yang telah dilakarkan oleh Kastam. Tetapi ruang masa yang terhad ini, kita fokus pada hasil terlebih dulu. Okey. Dari segi hasil pembangunan yang kita telah bincangkan tadi, bahawa Jabatan Kastam telah berjaya memperoleh hasil yang melebihi sasaran sebanyak lebih daripada 1.63 bilion. Ini menunjukkan bahawa kita begitu komited dalam melaksanakan fungsi Jabatan Kastam sendiri. Dan daripada masa yang sama, kita tengok 2-3 tahun kebelakangan ni, semua industri di Malaysia menghadapi zaman yang sukar. Ekoran daripada pandemik COVID-19. Dalam keadaan begitu, pada masa-masa sekarang ada industri-industri yang baru untuk memulihkan kembali operasi-operasi baru untuk mengembalikan orang kata tahap optimum dan sebagainya. Itu sebenarnya sedikit sebanyak sepatutnya menjejaskan pengutaran hasil. Oleh kerana orang kata kelembapan ekonomi akan turut menjejaskan pengutaran hasil. Itu adalah segi logiknya. Betul. Tetapi apa yang berlakunya adalah sebaliknya. Ini kita tengok dari segi pencapaian tadi melebihi sasaran dan dengan 1.6 bilion ini angka yang tinggi. Betul. Kita tengok walaupun dalam keadaan yang sukar, kita masih lagi mampu. Jadi kita berterima kasihlah kepada semua anggota Kastam yang bertukuh lumus memerah tenaga, keringat dan memikirkan macam mana untuk kita memungut hasil yang lebih tinggi. Dan saya juga berterima kasihlah kepada komuniti perdagangan yang membayar cukai dengan baik. Kalau tanpa komuniti membayar cukai dengan baik, kita tak mungkin akan capai pada tahap tersebut. Tapi pada masa yang sama, saya menasihatkanlah ada segelintir lagi yang tidak begitu jujur dalam membayar cukai. Jadi, saya menasihatkanlah mereka tersebut supaya mengubah persepsi, mengubah tanggapan bahawa kita ni mengutip cukai. Tetapi mereka adalah menjalankan peranan tanggungjawab sebagai warga negara Malaysia yang baik dengan membayar cukai yang betul. Maksudnya tidak lagi terlibat dalam sebarang bentuk penyelewengan, penyeludupan dan sebagainya. Bayar cukai dengan betul supaya hasil itu nanti akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk membiayai pembangunan pendidikan, kesihatan dan keselamatan. Itu paling pentingnya sebenarnya membayar cukai. Jangan lihat cukai ini semata-mata seolah-olah macam mahu menarik kita ni kan, supaya bayar cukai bukan satu bentuk kekerasan, tetapi ia adalah satu proses untuk pembangunan negara, kerana hasil itu akan dipulangkan kepada rakyat juga. Selanjutnya dari sudut penguatkuasaan sendiri, kejayaan yang telah pun dicapai sepanjang tahun 2023, bagaimana? Okey, sepanjang tahun 2023, saya mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada semua anggota-anggota penguatkuasaan di seluruh Malaysia kerana begitu cemerlang dalam usaha untuk membenterah aktiviti penyeludupan dan penyelewangan. Di sepanjang tahun 2023, mereka telah menghasilkan kes sebanyak 7,771 kes. Ini orang kata peningkatan yang amat ketara berbanding dengan kes-kes tahun-tahun yang lalu. Pada tahun 2022 contohnya, kita hanya memperoleh kes dalam lingkungan 7,000 kes sahaja. Ini menggambarkan bahawasanya anggota-anggota penguatkuasaan bertuguh lumuh siang dan malam dengan ancaman-ancaman, dengan kita banyak ancaman-ancaman yang kita terima oleh pasukan penguasaan, tetapi kita begitu kental, bersemangat untuk membenteras penyeludupan. Ekoran daripada tindakan-tindakan penguasaan ini, makanya kita berjaya menghasilkan pengutaran hasil
yang melebihi sasaran tadi. Ini adalah usaha daripada penguasaan yang jitu, komitmen yang jelas diberikan oleh anggota-anggota daripada Jabatan Kastam sendiri. Dalam konteks pengantarbangsaan, saya mungkin nak tanya sedikit soal pengantarbangsaan ini. Difahamkan kalau tadi ada disebut berkaitan tentang WCO, merupakan salah satu pusat utama sebenarnya yang menggabungkan antara jabatan-jabatan kastam sedunia. Peranan itu diambil dari mana Jabatan Kastam ini, kerana disebut tadi Jabatan Kastam bukan dekat Malaysia semata-mata, tetapi kita di peringkat antarabangsa. Bagaimana hubungan antara perihal ini antara Jabatan Kastam sedunia dan pengantarbangsaan Jabatan Kastam sendiri? Okey. WCO misalnya adalah satu organisasi yang berpusat di Brussels, Belgium ya. Dia ditubuhkan seawal tahun 1952. Okey, dia berfungsi sebagai penyelaras aktiviti dan pentadbiran kastam sedunia. Di WCO juga dia meletakkan piawaian standard perihal aktiviti perkastaman seluruh dunia. Cuba kita bayangkan aktiviti atau pentadbiran kastam seluruh dunia tak standard. Tidak ada satu piawaian standard. Macam mana kita nak berurusan dengan negara-negara lain? Pedagang-pedagang kita nak mengeksport bawang ke negara-negara lain. Sekiranya tiada piawaian standard, ia akan mendatangkan banyak masalah. Begitu juga negara lain untuk mengeksport ke Malaysia. Kalau kita mengamalkan piawaian yang tak selari, tak standard, mereka akan menghadapi kelemahan-kelemahan di pintu masuk, kelambatan proses dan sebagainya. Itu banyak merugikan. Jadi dengan adanya WCO, dia banyak membantu kita. Bukan saja Malaysia, tetapi negara-negara lain yang bergabung di bawah WCO. Ada lebih kurang 185 negara yang bergabung di bawah WCO. Okay. Dan Malaysia adalah salah satu daripadanya lah. Dan melalui WCO, kita banyak dapat berkongsi dari aspek fasilitasi, dari segi kapasiti, meningkatkan lagi keupayaan kita untuk meningkatkan pengurusan perkastaman contohnya. Mendidik kita macam mana kita untuk mempertingkatkan lagi kebolehan kita dalam mentadbir urus agensi-agensi kastam. Termasuk juga dengan aspek barangkali aspek teknologi yang digunakan. Betul. Ini juga merupakan salah satu sharing knowledge orang kata kan, dalam konteks untuk memastikan supaya kelangsungan pengurusan sistem itu berada pada tahap yang sewajarnya. Baik, kerana kita sedang menyambut Hari Kastam Sedunia kali ke-42 bagi tahun 2024 ini, saya nak bercakap tentang program sambutan Hari Kastam Sedunia yang akan berlangsung di Malaysia. Dikhabarkan seperti tadi, dia akan disambut pada 23 Januari. Untuk tarikh 23 Januari ini, kita awal sedikit, lebih kurang dalam 3 hari awal daripada tarikh 26 Januari itu. Mungkin nak digambarkan kepada kita bagaimana proses itu ataupun sambutan itu akan berlangsung, di mana dan apa yang akan dijangkakan diisi dalam sepanjang hari tersebut. Okey, sebenarnya kita akan adakan Hari Kastam selama 2 hari. 22 dan 23 hari bulan Januari yang akan datanglah. Hujung bulan ini? Hujung bulan ini. InsyaAllah kita akan adakan di PICC, Putrajaya, yang mana pada hari pertama kita akan adakan program handholding terlebih dahulu, di mana dia akan melibatkan semua registran, cukai jualan dan cukai perkhidmatan seluruh Malaysia. Kita menjemput semua registran untuk datang ke PICC untuk bersama kita dalam program handholding tersebut. Okey, manakala kemuncaknya adalah pada tanggal 23 hari bulan Januari, yang mana Hari Kastam seluruh dunia akan dirasmikan. Kami amat berterima kasihlah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kerana sudi untuk merasmikan Hari Kastam sedunia ke-42. Pada kami, kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah satu, orang kata, pembakar semangat pada kami. Di mana satu pucuk pimpinan negara sudi untuk bersama-sama kami meraihkan Hari Kastam sedunia. Mana Hari Kastam sedunia seolah hari jadilah pada kami. Betul. Dan diraih begitu meriah. Dan turut serta adalah pemimpin ulur negara kita. Yang akan hadir pada perasmian itu 23 hari bulan. Untuk acara yang akan berlangsung selama 2 hari itu, saya nak tahu tentang jangkaan berapa ramai yang akan hadir, dan adakah ianya terbuka juga kepada masyarakat ataupun kepada masyarakat umum di luar boleh masuk datang sekali? Okey. Pada 23 hari bulan kita, sebenarnya kita telah menyusun banyak program. Daripada perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kemudian diikuti pula oleh
kita akan ada acara penyampaian pingat-pingat tokoh kastam, anugerah WCO, Certificate of Merit, anugerah Wira dan Wirawati Kastam. Yang mana satu, anugerah Wira dan Wirawati Kastam julung-julung kali kita adakan. Tujuannya menghargai. Tujuan dia untuk menghargai Wira dan Wirawati Kastam. Selanjutnya kita tunggu hari Kastam. Kita tengok apa yang sebenarnya Wira dan siapa sebenarnya Wira dan Wirawati Kastam tersebut. Okey. Kita akan pilih. Ini satu kejutan lah. Satu kejutan sebenarnya. Okey. Dan di program tersebut juga kita adakan satu persembahan oleh pasukan Kobra kita. Pasukan Kobra kita ni adalah pasukan elit Kastam. Pasukan ni yang mana kita diberi latihan oleh Paskar, oleh pasukan gerak khas, oleh komando. Ni pasukan gerak ni kita tubuh pasukan ni pada 28 November 2016 di Terengganu, ataupun lebih tepat lagi di Lembah Bido, CTU Terengganu. Dia ada surat beranak sebenarnya Kobra ni. Oh, okey. Surat beranak dia 28 November 2016, tempat lahir dia di Bidong, Lembah Bidong, CTU Terengganu. Macam manusia lah. Kenapa kita surat beranakkan dia di sana? Sebenarnya sebelum kita mentauliahkan ataupun menubuh pasukan Kobra ni, kita dah beri latihan dia, macam saya kata, daripada Paskar, pasukan gerak khas dan komando. Kita dah lanyak dia habis-habis dan kemuncaknya pada tarikh tersebut kita dah menilai pasukan tersebut layak ataupun tidak untuk kita menganugerahkan dia sebagai pasukan Kobra, pasukan elit atau kasta. Okey. Dan kita daripada penilaian dibuat oleh pasukan tersebut, kita kata kita layak dan kita tauliahkan dia pada hari tersebut sebagai pasukan elit atau kasta. Sebab tu saya kata dia ada surat beranak. Macam manusia juga. Dia lahirnya di situ. Okey. Itu merupakan surat beranak tersebut lah. Bagaimana permula itu berlaku. Saya tarik dengan pasukan elit Kobra ini. Maknanya pada hari kejadian, pasukan elit Kobra ini akan ada. Kita boleh tengok secara langsung. Dan kalau mungkin anda dapat saksikan sebenarnya tahun lepas ketika kita menyambut Hari Kemerdekaan, ada pasukan ini diperagakan sebenarnya untuk tetapan umum dan merupakan salah satu tarikan yang dibawakan oleh Jabatan Kastam itu sendiri. Selain daripada itu juga aktiviti menarik yang akan diberikan, ditawarkan kepada orang ramai. Apakah aktiviti-aktiviti lain yang barangkali boleh disaksikan? Okey, saya sambung sikit. Kita akan saksikan Kobra yang akan buat persembahan nanti tentunya lebih menarik daripada sebutan Hari Kemerdekaan itu lah. Okay. Pastinya lebih menarik. Okey. Kita sama-sama saksikan nanti. Surprise juga. Surprise. Okey. Okey. Selanjutnya? Dari segi aktiviti kita adakan gerak-gerak pameran. Kali ini lebih ramai sebenarnya. Kalau dulu kita ada dalam 10, 30, sekarang kita ada lebih daripada 30 pemamer-pemamer yang akan buat pameran. Dan semua ada daripada agensi kerajaan ataupun swasta. Contohnya PDRM, ATM sendiri, AADK dan banyak lagi. Mereka akan mempamerkan. Jadi saya jemputlah tetamu-tetamu kita, sama ada pelajar, mahasiswa, mahasiswi ataupun pekerja-pekerja swasta dan kerajaan untuk hadir dan kita boleh tengok banyak pameran-pameran yang ada pada hari tersebut. Untuk dapatkan maklumat lebih lanjut itu boleh ditanya terus ketika hari kejadian. Satu lagi nak bertanya juga, bagi mungkin syarikat-syarikat baru yang ditubuhkan, kerana perlu diingat syarikat-syarikat baru ditubuhkan ataupun punya pendapatan sebagaimana yang ditetapkan, itu kita ada cukai SST. Mereka mungkin nak tahu tentang pendaftaran dan barangkali nak mendaftar juga tentang cukai SST ni kan, bagi syarikat tersebut. Adakah disediakan kemudahan itu ketika hari kejadian? Okey, pada 22 hari bulan tersebut kita ada hand holding untuk SST sebenarnya. Cukai jualan dan cukai perkhidmatan, itulah SST lah. Maknanya mereka boleh hadir pada hari tersebut dan kita pada hari tersebut kita ada pegawai-pegawai kita yang bersedia di sana. Sekiranya yang berada di jauh daripada Putrajaya boleh juga hadir kepada mana-mana pejabat kasta yang berhampiran. Untuk mudah lagi, ia boleh juga melalui website Kastam. Ada bukti-bukti tersebut dalam website Kastam sebenarnya. Okey. Selain daripada itu juga, Tuan, kerana kemuncak itu berlaku di PICC Putrajaya, pastinya juga Kastam ini mempunyai cawangannya di negeri-negeri. Betul. Pada hari kejadian, adakah di negeri-negeri juga akan menyambutnya untuk meraikannya? Okey, pada lazimnya, kita akan menjemput pegawai kita seluruh negara untuk hadir di projek Putrajaya. Okey. Untuk kita menikmati, kita merasai betapa hari tersebut kita raikan secara bersama-sama dan dengan kehadiran Perdana Menteri Malaysia yang kita kasihi. Jadi kita jemput
selalu bukan semua sebahagian wakil-wakil daripada seluruh Malaysia untuk hadir bersama kita pada hari itu. Okey, itu antara yang akan dilakukan sepanjang hari tersebut. 2 hari akan dilangsungkan daripada 22 Januari sehingga 23 Januari. Dan mungkin makluman juga kepada anda, 26 Januari merupakan hari ulang tahun setiap tahun yang akan diraihkan. Cuma kali ini kita awalkan sikit 2 hari. Kita awalkan sedikit 2 hari. Okay. Sebenarnya ini bukan satu isu. Sebelum-sebelum pernah kita awalkan berikut dengan kekangan-kekangan semasa lah. Mungkin tempat dan sebagainya. Jadi lazimnya ada negara tertentu yang awalkan, ada juga yang lewatkan 1 atau 2 hari, tapi taklah lewat sampai berbulan-bulan. Maknanya macam kita sambut hari jadi. Betul. Boleh sama juga. Kadang-kadang nak booking apa nama ni tempat restoran ya, betul. yang kita nak tak dapat. Okey. Lewatkan sedikit. Tidak apa pun, yang penting ia disambut kerana akhirnya sambutan itu adalah menghargai jasa dan juga pengorbanan dilakukan oleh anggota-anggota Jabatan Kastam, dan dibuka juga ruang itu kepada masyarakat umum untuk mengetahui lebih lanjut tentang peranan yang dimainkan oleh jabatan ini. Dalam konteks lain juga keunikan, pasti tak tentang keunikan untuk tahun ini kan, sambutannya adalah keunikan tertentu yang akan dipamerkan selain daripada disebut tadi wira, ada wira-wirawatinya dan juga persembahan daripada kumpulan elit Kobra ini. Mungkin ada keunikan-keunikan lain yang akan ditampilkan bagi sambutan kali ini. Tentunya ada. Jadi pada masa saya reserve dulu untuk tak bercakap mengenai keunikan sebab kita nak jemput sama-sama tengok secara langsung ataupun menghadirkan diri ke tapak sambutan kita untuk tengok sendiri. Kalau saya cerita ni tak surprise, tak seronok. Tak seronok. Datang sendiri ke sana. Datang sendiri nanti. Okey, 22 hari bulan. Salah satu lagi, pastinya untuk orang awam bertanya jugalah kerana kita nak ke sana ini, kalau boleh kita nak mengurangkan kesesakan lalu lintas. Barangkali akan ada kemudahan disediakan pengangkutan ke ataupun bagaimana untuk pengurusan koordinasi kehadiran pengunjung-pengunjung. Okey, buat maksudnya kita tidak menyediakan pengangkutan untuk pengunjung, tetapi pengunjung boleh menggunakan pengangkutan awam. Dan kita menyediakan ruang parking yang luas. Di PSC itu ruang parking yang amat luas dan mencukupi. InsyaAllah tidak ada isu mengenai kesesakan untuk semuanya akan diuruskan dengan baik. Dan kalau boleh guna pengangkutan awam juga, kerana Putrajaya juga punya pengangkutan awam. MRT yang baru saja dirasmikan itu mungkin boleh digunakan sebagai ruang untuk ke tempat program tersebut. Baik, dalam konteks lain juga, saya nak menilai tentang isu-isu yang berkait rapat tentang Jabatan Kastam ini. Salah satu perkara yang menarik bila cakap soal Jabatan Kastam ni, kita seringkali mendengar rungutan-rungutan daripada masyarakat tentang isu scam yang menggunakan label Jabatan Kastam sebagai modus operandi mereka. Saya nak memahami dahulu, betul ataupun tidak Jabatan Kastam akan telefon sembarangan saja memaklumkan awak ada barang terlarang dibawa, anda perlu membayar certain amount untuk melepaskannya dan sebagainya. Adakah itu prosedur standard yang berlaku? Okey, saya tertarik dengan soalan ni pasal scammer ni. Sebenarnya saya sendiri pernah di-approach oleh scammer-scammer, walaupun mungkin dia tak tahu saya bekerja dengan Kastam. Tapi bila saya menerima panggilan telefon, saya cuba layan. Saya nak tengok apakah MO, modus operandi yang dia buat. Bila saya layan, sebenarnya kalau kita berhati-hati, kita tidak akan terperangkap sebenarnya. Okey, pertamanya saya nak tegakkan di sini bahawa Jabatan Kastam ataupun mana-mana jabatan kerajaan lain tidak akan berurusan untuk memaklumkan sesuatu benda yang serius melalui telefon. Begitu juga dengan pembayaran cukai atau duti. Kita tidak sesekali menggunakan khidmat orang tengah. Kalau nak bayar cukai, semua ada dalam portal yang dikendalikan oleh Kastam atau membayar di kaunter-kaunter kita yang kita sediakan. Tak perlu untuk membayar kepada CA, CB yang kita tak kenal. Apa yang berlaku sekarang ni adalah kebanyakannya dia mengatakan, okey, tuan ada barang yang sangkut di Pos Malaysia kerana ditahan oleh pihak Kastam, ataupun barang tuan sangkut di pintu-pintu masuk. Betul. Kalau tak tuntut sekian hari bulan, barang tersebut akan disita, dirampas dan sebagainya. Ataupun tuan akan didakwa di mahkamah. Betul. Itu selalu skrip biasa kita akan dengar. Betul. Akan tetapi saya suka menasihatkan kepada publik supaya bila terima panggilan-panggilan sedemikian, cubalah rajin sedikit berusaha untuk, kalau tidak pun hadir ke pejabat-pejabat Kastam yang berhampiran, buat satu panggilan kepada pejabat-pejabat Kastam, bertanyakan adakah ini benar, adakah ini normal prosedur Kastam, dan tentunya bila kita dapat maklumat-maklumat yang betul, kita akan lebih berhati-hati dan tidak terpengaruh dengan
skema-skema tersebut. Okey, baik, untuk menghadapi tentang perkara ini, selain daripada tindakan ataupun kecernaan oleh masyarakat umum berkaitan isu skema, tindakan ataupun plan strategi yang dilakukan oleh Jabatan Kastam setidak-tidaknya bagi memastikan supaya mengadvokasi rakyat bahawasanya ini bukan kami, ini adalah skema. Bagaimana? Okey. Pertamanya kita telah naik dalam kita punya website, kita berhati-hati dengan skema. Begitu juga dengan PDRM sekalipun. Kita tengok dalam alert PDRM pun ada selalu menyebut pasal skema. Begitu juga dengan bank-bank pun ada alert pasal skema. Jadi saya mengambil kesempatan hari ini, terima kasihlah kita ambil kesempatan ini saya untuk memberi peringatan kepada masyarakat di luar sana supaya berhati-hati dan tidak terpengaruh dengan skema-skema tersebut. Kerana saya yakin sebelum skema-skema tersebut approach orang di luar sana, ada insiden-insiden yang sebelumnya berlaku. Okey. Contohnya perhubungan melalui media sosial, dipengaruhi dengan kasih sayang, cinta dan sebagainya. Ambil contoh, orang di Indonesia ni biasanya ia akan berkomunikasi terlebih dahulu, lebih awal dengan pihak-pihak yang berada, yang kononnya berada di luar negara, akan menghantar barang-barang gift kepada orang di Malaysia ni, orang yang berharga, bernilai tinggi. Jadi secara logik, adakah logik orang tak pernah kita jumpa, tak pernah kita kenal, menghantar barang bernilai seperti bernilai seperti itu. Ini perlu difikirkan oleh masyarakat 2-3 kali sebelum buat keputusan, apatah lagi apabila dihubungi oleh mereka yang tidak kenali. Dan ia juga harus dimainkan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengubahnya. Selepas ini saya nak bercakap tentang pelan jangka panjang dan seterusnya bagi Jabatan Kastam, apakah yang akan dilakukan bagi memantapkan lagi pengoperasian mereka. Semuanya selepas ini dalam Ruang Bicara. Baik, sebelum kita bercakap soal pelan jangka panjang untuk Jabatan Kastam bagi mengoptimumkan pengoperasiannya, saya tertarik untuk saya menyentuh berkaitan tentang satu isu yang saya kira sering berlaku dan perlu untuk kita advokasi kepada masyarakat. Ini berhubung tentang isu penguasaan isu dadah di kawasan sepadan. Ia bukan semata-mata berkaitan tentang mereka yang bawa dadah terus keluar, tetapi ini berkaitan tentang barangkali mereka yang dijadikan sebagai keldai dadah yang barangkali tidak tahu mereka adalah mangsa. Berhadapan dengan isu ini, bagaimana Jabatan Kastam melihat tentang trend di sebalik isu keldai dadah dan juga menyeludup keluar masuk dadah ini? Okey, terima kasih. Ini soalan yang baik. Sebab saya perhatikan pada hari ini, okey, terlebih dahulu saya nak berkongsi mengenai statistik tangkapan dadah kita lah. Pada tahun ini sahaja kita telah berjaya menyita dadah sebanyak 9.9 tan, hampir 10 tan dadah yang bernilai 370 juta. Cuba bayangkan, 10 tan dadah sekiranya terlepas masuk ke dalam negara, apa yang jadi kepada bangsa kita? Apa yang jadi kepada anak-anak muda kita? Sedangkan kita tahu anak-anak muda kita sekarang aset masa depan negara. Kepada anak-anak muda yang ada hari inilah tempat kita bergantung untuk memimpin negara kita satu masa kelak. Jadi kemasukan dadah yang banyak adalah pada saya satu benda yang menakutkan, yang membimbangkan kita. Justru itu saya mengambil peluang kesempatan ini untuk memberi nasihatlah kepada ramai yang berada di luar sana supaya tidak terlibat dengan urusan orang kata pengedaran dadah. Saya ambil contoh sebagai saudara tanya tadi pasal keldai dadah. Okey, keldai dadah direkrut oleh peniaga-peniaga dadah ni. Dia ada 2-3 keadaan. Okey. Pertamanya, dia mengambil kesempatan daripada individu-individu yang kesempatan hidup. Saya ambil contoh, individu yang terhutan contohnya, dikejar oleh alun dan sebagainya. Dia datang, approach kita baik-baik, memberi bantuan. Okey, saya boleh bantu kamu sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan, dia setelah kita terhutang budi dengan, okey, kalau kamu nak banyak lagi duit, okey, saya bagi sekian-sekian banyak, kamu perlu bawa barang ni daripada sini, daripada luar, biasa daripada luar negara ke Malaysia. Okey. Ada setengah keadaan dia tak mengetahui barang yang dibawa itu adalah dadah. Saya ambil contoh, bila terhutang budi, kita pergi, dia sponsor kita pergi ke overseas, contoh yang melancong, kita dah seronok. Bila nak balik nanti dia kata, "Encik, boleh tolong bawa saya barang saya kirim kepada sahabat saya yang berada di Kuala Lumpur." Takkan kita nak menolak setelah kita terhutang budi, rasa seronok melancong. Bila kita bawa barang tu, kita tak tahu isu adalah dadah.
sampai di Malaysia, di pintu masuk Malaysia, ditangkap oleh custom. Dan disitulah bermulanya masalah. Itu bermulalah proses-proses perbicaraan. Jika disabitkan kesalahan, mungkin dikenakan hukuman gantung sampai mati. Tetapi sekarang ni kita lebih cenderung mungkin kita akan pindah kepada penjara seumur hidup dan sebagainya. Betul. Tetap akan menjejaskan kehidupan mereka. Begitu juga kita yang berada di luar negara yang balik ke Malaysia. Sekiranya ada orang tumpan, "Encik, saya punya luggage saya dah overweight, boleh tumpan untuk check in." Tak ada apa-apa. Jangan sekali-kali. Okay. Walaupun kita baik hati, dalam hal ni jangan baik hati. Kalau boleh termasuk kepada orang yang kita kenali juga barangkali. Betul. Orang yang kita kenali, mungkin kita baik dengan dia, tetapi dia, orang kata, terpengaruh dengan pihak ketiga yang dia tak kenali. Mungkin. Ataupun orang yang baik dengan kita ambil kesempatan atas budi baik kita. Jangan sekali-kali. Isu ini harus dipandang berat oleh masyarakat kerana banyak yang terjerat. Dalam keadaan ini, apakah perkiraan yang harus dipikirkan oleh mereka ataupun masyarakat secara khususnya yang sering kali barangkali menggunakan pintu masuk negara supaya mereka tidak terjerumus, terperangkap dan perlu berhati-hati? Apakah fikiran yang harus diletakkan dulu walaupun kita barangkali terdesak untuk mendapatkan bantuan? Betul. Sebenarnya membuat kerja haram ni tertambah dadah yang hukum yang tentunya tinggi. Jangan sesekali kita gunakan peluang untuk kita melepasi masalah kita yang sedikit ini dengan kita terjumus ke masalah yang lebih besar. Kita ada hutang mungkin dah 10-20 ribu. Contohnya. Tapi bila kita terjumus dalam pengedaran dadah untuk bayar hutang 10-20 ribu, kita terjumus ke masalah yang lebih besar. Jangan sesekali kita beranggapan bahawa orang yang menolong kita itu sentiasa selalunya baik. Sekiranya dia menyuruh kita atau meminta kita melakukan sesuatu yang agak tak munasabah. Contohnya barang yang kita tak tahu isinya. Baik berhati-hati. Ada kalanya juga kadang-kadang kadang-kadang ni bila dia sampai di airport baru diberi kepada mereka adalah bagasi-bagasi yang telah ada isi kandungan yang tak diketahui. Di situ saya menyeru kepada orang ramai supaya berhati-hati dengan senario-senario yang sebegini. Okey. Baik, dalam konteks ini juga saya nak bercakap soal bergerak keterhadapan. Pastinya Jabatan Kastam memerlukan satu anjakan paradigma juga seiring dengan kemajuan teknologi. Teknologi itu merupakan sebahagian juga perkara yang penting untuk difahami dan juga digerakkan. Untuk Jabatan Kastam, bagaimana tuan melihat keperluan teknologi dalam usaha untuk memastikan supaya isu keselamatan tadi dapat kita kurangkan dan memastikan supaya kelincinan operasi Jabatan Kastam sendiri? Adakah kita bergerak seiring dan jangka panjang bagaimana tentang soal ini? Okey, berhubung dengan teknologi, baru-baru ni kita cuba dan proses untuk membuat perolehan mesin-mesin scanner, mesin pengimbas di semua pintu masuk kita, termasuk ekspor sekalipun. Dan hari ini kita telah soalan yang baik, pada hari ini petang tadi di KLIA kita telah orang kata potong ribbon untuk mesin scanner baru, mesin pengimbas baru sebanyak 7 biji yang kita tempatkan di KLIA. Ini tentunya akan membantu kita dalam mempercepatkan proses masuk dan keluar. Pemeriksaan barang sama ada barang berduti ataupun barang larangan. Jadi alhamdulillah kerajaan begitu berprihatin dengan Jabatan Kastam telah meluluskan perolehan tersebut. Dan kita dalam proses untuk membeli banyak lagi mesin-mesin scanner yang akan ditempatkan di pintu-pintu masuk lain. Termasuklah handheld, termasuk juga bag scatter dan sebagainya. Yang tentunya akan membantu melancarkan lagi. Pertama, dia boleh mempercepatkan proses. Kedua, boleh menghalang daripada kemasukan barang terlarang tadi. Okey, di penghujung ini bagaimana sedikit daripada tuan sendiri untuk memastikan supaya Jabatan Kastam terus maju ke hadapan seiring dengan keperluan semasa dan bagi memastikan supaya Jabatan Kastam terus kekal relevan dalam membantu negara, pembangunan negara itu sendiri. Okey, pertamanya dari segi knowledge. Saya menasihatkan kepada semua anggota Kastam yang ada yang lebih daripada 14,000 tadi sentiasa meningkatkan capacity building ataupun daya upaya kita dalam ilmu-ilmu perkastaman dan ilmu penguatkuasaan undang-undang. Jabatan Kastam ni walaupun kita ada 8 undang-undang tadbir kuasa, tapi sebenarnya kita menguatkuasa lebih daripada 130 akta-akta atau ordinan-ordinan lain dan yang dikuatkuasai oleh Jabatan Kastam. Contohnya akta dadah berbahaya, akta racun dan sebagainya. Jadi saya menyerulah kepada sahabat kita tidak hanya bertumpu kepada Kastam semata, tapi kita kena lihat juga
akta lain yang untuk kita kuasakan supaya kita familiar. Dan itu merupakan sekarang knowledge yang menarik kerana itu akan menjadikan lebih kita cakna dengan keperluan dan juga fungsi kita bergerak. Baik, terima kasih atas perkongsian ini. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada penolong Ketua Pengarah Kanan Penguasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia iaitu yang berusia Tuan Ridwan Abdullah atas perkongsian ini. Juga selamat juga menyambut Hari Kastam Sedunia ke-42. Saya ucapkan kepada Tuan dan juga anggota Kastam Diraja Malaysia. Terima kasih atas perkongsian ini. Juga kepada anda, terima kasih kerana bersama dengan kami. Bahawasanya kita perlu melihat dalam konteks yang di sisi berbeza buat rakyat secara khususnya. Bercakap soal Hari Kastam ini, kita harus juga menghargai sebagai rakyat tentang usaha dan juga tenaga dan juga komitmen yang dinyatakan oleh Jabatan Kastam ini kerana mereka juga merupakan sebagai pemacu utama bagi merancangkan ekonomi dan juga pembangunan negara. Tanpa mereka, barangkali hasil kita tidak sekuat mana, tetapi mereka juga hadir bagi memastikan supaya setiap apa yang kita inginkan dan kebajikan rakyat akan dapat disantuni oleh kerajaan. Terima kasih juga kerana bersama dengan saya, Dili Aisyah Saleh. Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia. Okey, terima kasih.